Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang Yang di-Pertuan Agong dan saya akan mulakan video saya dengan perkataan Yang di-Pertuan Agong, thank you very much, welcome back. Kita intro dulu! Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sekarang ini negara kita sedang dilanda dengan pelbagai masalah, terutamanya yang melibatkan kepentingan Melayu dan Islam, di mana kisah stokin kalimah Allah itu betul-betul viral pada ketika ini dan sebelumnya berkenaan dengan kecelaruan serta kebejatan yang telah dilakukan oleh kerajaan Perpaduan Madani yang bertindak menafikan hak-hak kawasan-kawasan pembangkang dengan alasan tak nak berunding dan sebagainya. Dan benda ini tuan-tuan sekalian, saya telah suarakan banyak kali dan saya telah meminta pun kepada Yang di-Pertuan Agong secara langsung melalui video-video saya agar bertindak untuk menegur Perdana Menteri, menegur kerajaan serta menegur pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan onar. Pastikan yang mereka ini tidak lagi melakukan perkara-perkara yang turut itu dan pastikan kemakmuran negara kita ini dipelihara bersama. Tak adil sekiranya kalau beban untuk perpaduan itu diletakkan kepada bahu orang Melayu semata-mata. Sebab orang Melayu ini memang dah mengalah sekian lama dah. Daripada dulu sampai sekarang, orang Melayu sahaja yang mengalah. Di mana kalau dahulu tanah ini tanah Melayu tetapi dibukakan kepada bangsa asing untuk datang dan juga bermastautin dekat sini, membina keluarga di sini dan kita sanggup hidup bersama-sama mereka sebagai sebuah negara yang aman, harmoni dan sebagainya. Tetapi satu persatu yang berkaitan dengan agama kita semakin lama semakin diinjak-injak oleh puak-puak ini. Dan kesabaran orang-orang Melayu ini memang ada hadnya. Tetapi at the end of the day, orang Islam dan orang Melayu dekat negara kita ini masih ada Yang di-Pertuan Agong. Kepada baginda, tempat orang-orang Melayu ini berharap dekat Malaysia ini untuk memastikan keadaan dapat dikawal, status quo itu mestilah dikekalkan. Dan sudah tentulah benda-benda ini telah kita suarakan banyak kali. Kita telah minta dengan baik kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada Sultan-Sultan agar bersuara untuk memastikan kerajaan ini tak melakukan sesuka hati mereka dan juga mana-mana pihak yang menghina Islam dan sebagainya diberikan teguran yang keras serta diminta agar tindakan segera diambil dan sebagainya. Dan sekarang ini Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan dua titah yang saya kira memang sangat-sangat luar biasa, yang saya rasa memang patut kita gembira dan patut kita junjung setinggi-tingginya agar dapat dipatuhi oleh mana-mana pihak yang terlibat dalam titah baginda tersebut. Yang pertama, titah baginda berkenaan dengan setiap kawasan-kawasan dekat semua 13 negeri mestilah mendapat peruntukan yang sama rata. Yang ini memang sangat-sangat bagus dan saya setuju tanpa bahas. Sebab sekarang ini kita dapat lihat Perdana Menteri seolah-olah menggunakan kuasa beliau, padahal bukan kuasa beliau pun sebenarnya, lebih pada penyalahgunaan kuasa, di mana beliau kata tak akan bagi peruntukan pada kawasan-kawasan yang tidak mahu berunding dengan Perdana Menteri ataupun dengan timbalan Perdana Menteri. Tetapi bab kata Syed Saddiq, beliau telah berunding dengan timbalan Perdana Menteri entah berapa lama dah, tetapi peruntukan tetap tak dapat dan sebagainya. Itu Syed Saddiq kata tau, bukan saya kata. Dan benda ini memang mengundang kemarahan lah kepada rakyat sebenarnya. Sebab kelihatannya macam Perdana Menteri seolah-olah hendak menjadikan duit cukai, duit rakyat itu sebagai harta mak bapak kerajaan ini masalahnya. Dan sekarang ini hasil daripada paksaan untuk berunding ini, 6 ekor katak daripada Bersatu telah pun melompat, tak nak tinggalkan Bersatu tetapi menyokong PMX dan sebagainya. Dan yang terbaru, dekat Selangor pun ada seorang adun Selat Kelang iaitu Rashid Asari juga telah melompat menyokong kerajaan Selangor tapi tak nak tinggalkan parti Bersatu. Ini semua poyo tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah suarakan banyak kali dah. Ini merupakan ketidakadilan dan ini merupakan perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Teruk-teruk kerajaan Muhyiddin pun pada pandangan anak-anak papa, beliau masih lagi memberikan RM300,000 bantuan untuk setiap parlimen tanpa mengira pembangkang ataupun kerajaan. Tetapi kerajaan yang konon-kononnya ada dalam manifesto memberikan peruntukan yang sama kepada pembangkang, tetapi janji sekali lagi dicapati. Dan Alhamdulillah, Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan titah baginda setiap kawasan dekat semua 13 negeri ini mestilah mendapat peruntukan yang sama rata. Sebab baginda kata itulah keadilan. Dan saya harap sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim tolong dengar dan patuh pada titah Yang di-Pertuan Agong ini. Jangan ada kona sana sini. Jangan berselindung konon-kononnya, oh kita kena berunding dan macam-macam lagi. Tidak ada satu pun dalam titah baginda itu yang mengatakan semua kena ikut kerajaan dan sebagainya. Baginda cuma kata bagi peruntukan sama rata tanpa sebarang syarat. Jadi kita tengok juga adakah kerajaan hendak mematuhi dan juga hendak menjunjung titah tuanku ini. Dan yang kedua, tuanku baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertitah akan kemurkaan baginda
terhadap sikap sesetengah pihak yang sentiasa cuba untuk mencetuskan api perkauman dan juga kemarahan serta menghina Islam sebenarnya. Dan benda ini memang kita sangat-sangat tunggu. Kita mahukan suara raja-raja yang tegas, menghentam, mengkritik dan juga murka dan melahirkan perasaan duka cita yang sangat-sangat terhadap mereka yang cuba untuk mencemarkan agama Islam, yang cuba untuk menghina Allah dan Rasulnya, dan cuba untuk memastikan satu kekacauan seolah-olahnya hendak ditimbulkan pada ketika ini, di mana baginda mengatakan bahawa tindakan tegas mestilah diambil terhadap mereka yang telah mencetuskan huru-hara seperti ini. Dan ini juga memang kita sangat-sangat junjung, kita sangat-sangat sanjung titah yang Tuan Agong seperti ini. Dan bolehlah kita katakan, inilah sebenarnya yang Tuan Agong, inilah peranan sebenarnya Raja-Raja Melayu untuk melindungi rakyat, melindungi kepentingan agama Islam dekat negara kita ini. Secara asasnya tuan-tuan sekalian, saya buat video ini sebab saya tahu ramai yang akan melihat saya sebagai pengkritik Raja-Raja, sebab ada beberapa video saya yang saya meminta Raja-Raja untuk lebih bersuara dan sebagainya. Tetapi video ini saya lakukan sebagai satu tanda penghargaan saya yang tidak berbelah bagi terhadap titah-titah yang Tuan Agong yang ternyata mendahulukan rakyat pada ketika ini. Dan kita harapkan raja-raja lain juga bertitah seperti mana yang sama. Pastikan tidak ada berlaku lagi perkara-perkara seperti ini. Jangan dok halakan kesalahan ataupun beban untuk perpaduan ini kepada orang Melayu semata-mata. Orang Melayu kena berlapang dada, orang Melayu kena itu ini sebagainya. Tetapi perpaduan ini goes both ways. Kena pergi dua hala. Orang yang Melayu ini pun kena betul langsung, bangsa-bangsa lain kena belajar hormat kepada orang majoriti dekat negara kita ini. Apa-apa pun, itu asas perpaduan, iaitu saling hormat menghormati, dan bukannya sebelah pihak saja kena hormat itu ini dan sebagainya, kena apologetik, kena apa semua, dan sebelah pihak lagi bersenang-senang saja buat apa saja mereka suka. Itu namanya mengarut tuan-tuan sekalian. Tetapi apa-apa pun, titah yang Tuan Agong kami junjung tinggi. Dan jikalau adalah mana-mana pihak yang cuba untuk melawan titah Agong ini ataupun cuba nak spin titah Agong ini ke arah untuk menguntungkan golongan-golongan yang menghina Islam ataupun yang enggan memberikan peruntukan itu seadanya dengan macam-macam caralah sekalipun, saya cakap terus terang, kita harapkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya yang cintakan keamanan dan mahukan keadilan, tanyakan soalan ini kepada puak-puak tersebut. Biar mereka reti. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?